السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syarudin, ikhwati fillah, muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara yang dimuliakan Allah sekalian, kita sedang membincangkan lagi kisah tentang Nabi Yunus. Begitu banyak pengajaran yang terdapat di sebaliknya. Bermula daripada ayat 146 hingga berikutnya, itu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anbatna 'alaihi syajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila 100,000 aw yazidun. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. Sadaqallahul azim. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu, dan kami utus dia kepada 100,000 orang ataupun lebih. Lalu mereka beriman. Kerana itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Muslim-muslimat ini mereka sekalian, demikianlah terjemahan yang sahih dari Sahih Tafsir Ibn Katsir. Kisah bagaimana Nabi Yunus ini akhirnya tercampaklah ke satu tempat. Lalu Allah SWT dengan rahmatnya menumbuhkan untuk Nabi yang mulia ni sebatang pokok yang menjala dari jenis labu. Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Wahab bin Munabbih, Hilal bin Sayyaf, Abdullah bin Tawus, Suddi, Qatada, Bahar, Atta', Tuasani, semuanya mengatakan bahawa yaqtin ini ialah sejenis pokok berlabu. Sebahagian mereka menyebutkan bahawa pokok labu ni memanglah ada banyak kelebihan. Antaranya tumbuhnya cepat, teduh di bawah naungannya, daun-daunnya yang lebar lagi lembut, dan tidak boleh dikerumuni oleh lalat. Tanam pokok labu ni lalat tak datang, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Tanam antara batasan-batasan pokok sayur bagi petani-petani, lalat tak datang. Tanam kat rumah, insya-Allah lalat tidak datang. Ini kata para ulama, Allahu a'lam. Buahnya lazat, dia boleh dimakan mentah ataupun dimasak. Boleh dimakan bersama dengan daging ke, atau boleh dimakan dengan kulit buah ni sekali, isinya sekali. Bahawa diriwayatkan memang Rasulullah SAW sangat menyukai buah labu. Pada satu kesempatan ketika Nabi menghadiri jamuan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil labu ni secara terang-terangan. Semua orang lihat Nabi amat gemar makan labu. Maka para sahabat yang melihat Nabi SAW makan labu, mereka terus mengamalkan makan labu ni dalam hidup mereka, menjadikannya sebagai makanan asas. Ikhwati billah, muslim-muslimat yang dimuliakan sekalian, baca kisah seperti ini jadilah usahawan labu. Lihat kelebihan yang ada padanya. Dan datanglah peranan ahli sains ke, botanis ke, ahli pemakanan ke, nutritionist ke, dietitian ke, Allahu a'lam. Bagai-bagai disiplin yang ada, kajilah. Ini kelebihan-kelebihan makanan Rasulullah amalkan, Rasulullah suka sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebut oleh Allah sini, wa arsalnahu ila 100,000 aw yazidun. Kami utuskan dia kepada 100,000 orang ataupun lebih. Jadi selepas keluar daripada perut ikan paus ini, Nabi Yunus diperintahkan untuk kembali kepada kaum yang dahulu baginda dakwah itu. Lantas mendapati mereka ni semuanya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat dibawakan oleh Imam Asyuti dalam Ad-Durrul Mansur, bahawa Nabi Yunus ni bila dia terjampak keluar dari perut ikan, ditumbuhkan Allah sebatang pokok labu di hadapannya. Dia makan buahnya, daunnya dia akan tempat teduh. Dan kemudian datanglah kekuatan kepada baginda alaihi salam. Tuan yang dimuliakan sekalian, kemudian Nabi yang mulia ni pun melihat seorang pemuda penjaga kambing. Dikatakan bahawa dia dicampak ni dekat dengan sungai Dijlah. Tuan yang dimuliakan sekalian, jadi Nabi Yunus ini seperti disebut oleh Imam Asyuti dalam Ad-Durrul Mansur di sini, Nabi Yunus pun memberitahu kepada budak ini bahawa, aku, daripada mana kamu datang? Jawapannya, daripada satu tempat yang dahulu ada Nabi Yunus berdakwah. Nabi Yunus telah berkata kepadanya, akulah Yunus itu.
budak ini tidak mengenali Nabi Yunus. Tapi Nabi Yunus telah menunjukkan bukti bagaimana dia dimakan ikan dan kemudian tumbuhkan untuknya pokok labu tersebut. Dia pun menyuruh budak ini supaya kembali kepada kaumnya dan mengajak mereka datang ke situ. Dan mereka pun tidak mempercayai pada mereka awal. Tapi akhirnya setelah dikemukakan bukti tersebut, mereka pun datang melihat Nabi Yunus, dan Nabi Yunus mendapati mereka sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kisah ini dikemukakan. Allahu a'lam. Khawatirlah muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian. Sebab kita ni dalam hidup banyaklah berdoa tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Bagi contohnya doa ni pendek, kita amalkan sama-sama. Sujud kita selepas salat, waktu bangun tahajud, pendek je doa ni. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, doa ni pendek je. Ya Allah, aku mohon padamu diselamatkan daripada dosa dan juga hutang. Doa ni merupakan doa yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Antara Nabi SAW seringkali berdoa sebelum beri salam, disebut bab doa qabla salam. Nabi sudah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Pendek je doa ni. Sebelum bagi salam, selepas doa yang biasa kita baca itu, Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri masid dajjal. Lagi baca Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ni selepas fil alamina innaka hamidum majid. Panjang sangat pula nak baca tuan-tuan. Bangunlah malam, bangun malam tahajud, sembahyang sunat duha, hari-hari cuti, sembahyang sunat wudu. Bila kita ambil wudu, baca doa ni sebelum bagi salam. Kalau berimam, imam lekas-lekas bagi salam, ikutlah imam baca bagi salam. Tapi bacalah doa ni pun pendek. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku mohon padamu daripada melakukan dosa, daripada berhutang. Alangkah Nabi yang mulia ni, yang maksum seperti Nabi Yunus pun berdoa kepada Allah SWT. Yang kita telah pelajari bersama-sama doa yang penting ni, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kita lebih-lebih lagi lah kena amalkan doa ni tuan-tuan. Pernah ditanya kepada Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dan penjelasan kepada hadis ini daripada hadis riwayat Aisyah pula. Riwayat Aisyah ditanya kepada umum ini ni, mengapa Nabi banyak berdoa jauh daripada hutang? Ma akthar ma tasta'izu minal maghram. Mengapa Nabi banyak kali berdoa selamat dari hutang? Nabi jawapannya, inna rajul idza yastadana, kalau seorang itu berhutang maka dia akan berbohong. Fakadzdzaba wa wa'ada fa akhlaf. Haddatha fakadzdzab wa wa'ada fa akhlaf. Kalau orang ni banyak hutang, dia bercakap pun tak dipakai, dia berjanji pun memang dia akan mungkir. Itulah kelebihan orang berhutang tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Kelebihan orang berhutang. Jadi Nabi SAW mengajar kita agar jauh daripada dosa, doa minta selamat daripada dosa dan selamat daripada hutang. Ini doa ni. Ada satu doa lagi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Doa ni pun sangat menarik, supaya kita ni ada ketetapan, kekuatan. Kita belajar daripada kisah Nabi Yunus ini. Beliau seorang Nabi, baginda seorang Nabi yang mulia, diampunkan Allah SWT segala dosa ini, maksum. Kita ni nak buat satu perkara, kadang-kadang tidak ada ilham daripada Allah SWT. Kita memang tidaklah layak mendapat wahyu. Kita ni manusia. Tapi seorang Nabi, tentulah Allah beri kepadanya banyak perkara wahyu. Kita tidak ada. Kalau kita orang saleh, dapatlah mimpi-mimpi yang baik. Kalau kita ada kawan-kawan yang saleh, bolehlah bagi kepada kita mesyuarat, syura, keputusan-keputusan yang baik. Wa amruhum syura bainahum. Cuba makan doa ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala rushd, wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik, wa as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa, wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala rushd, wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik, wa as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa, wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam. Maksudnya tuan-tuan, ya Allah, aku mohon kepadamu ketetapan dalam satu urusan. Maknanya kita ni bila buat keputusan, tetap pendirian. Kita dah kaji sebuah perkara, mintalah kepada Allah SWT redaannya,
kekuatan untuk melaksanakan perkara tersebut. Jangan teragak-agak sampai nak buat apa pun jadi penakut. Wal azimata ala rushd, keazaman dalam petunjuk yang telah kau berikan, kekuatan untuk kekal dalam petunjuk yang kau berikan. Wa as'aluka syukra ni'matik, aku mohon kepadamu kekuatan untuk bersyukur, kecenderungan untuk syukur nikmat-nikmat-Mu. Wa husna ibadatik, dan ketekunan beribadah kepadamu, memperbaiki amal saleh yang kulakukan. Wa as'aluka qalban salima, aku mohon kepadamu hati yang sejahtera. Wa lisanan sadiqa, dan lisan yang benar. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam, aku mohon kepadamu kebaikan yang kau tahu. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam, aku mohon perlindungan kepadamu dari perkara yang kau hanya mengetahui tentangnya. Wa astaghfiruka lima ta'lam, aku mohon keampunan kepadamu terhadap semua perkara yang kau tahu tentang diriku ini. Bagus ya tuan-tuan amalkan doa ini. Kita ni banyak dosa. Mana ada orang sempurna pada dosa, mana orang sunyi pada dosa. Amalkan doa-doa ni. Dan satu lagi doa yang baik tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kita belajar kisah Nabi Allah yang mulia ni, Nabi Yunus. Allah beri wahyu kepadanya. Dia tahu dia berada di satu keadaan yang salah, meninggalkan perintah Allah SWT. Baginda dapat wahyu, kita mana tahu tuan-tuan. Dan kita bimbang dalam kesihatan yang kita lalui, kita makin meriah, makin seronok. Ialah dengan harta yang banyak, dengan kemudahan dunia yang kita nikmati, makin hari makin jauh daripada Allah SWT. Namanya istidraj. Dulu kita pernah belajar ayat sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Menaiki tangga sampai ke atas, tiba-tiba tangga tersebut runtuh. Kita tak sedar kita berada dalam dosa. Amalkan doa yang pernah Nabi SAW ajarkan tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian kepada Anas bin Malik. Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fima razaqtani. Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fima razaqtani. Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fima razaqtani. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, di sini dari Muslim dalam amal yaum wal lail, dan juga disebut oleh Imam Nawawi, dibawakan dalam kitabnya Al-Azkar, apa yang Nabi doa selepas wudu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi daripada Abu Hurairah. Seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Nabi, saya telah mendengar doa Nabi malam tadi. Cuba Nabi ajar saya." Maka Nabi pun ajar doa ini. Hadis ini merupakan hadis hasan. Ada disebutkan dalam buku bertajuk satu-satu doa daripada hadis-hadis sahih. Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fima razaqtani. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, luaskan aku pada rumahku, dan berkatilah aku pada semua kurniaan-Mu. Hadis yang mencukupi kebaikan dunia dan akhirat, tuan-tuan. Keampunan daripada Allah ni dunia akhirat. Keluasan dunia, keluasan rumah dunia, keberkatan dunia akhirat juga. Tak ada guna kalau kita mengumpul harta tapi sumbernya daripada yang haram, tak ada keberkatan daripada Allah SWT. Ini kita belajar daripada kisah Nabi yang mulia, Nabi Yunus alaihi salam. Ikhwati fillah muslimin yang dimuliakan sekalian. Kemudian kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, turut disebut dalam ayat surah Al-Qalam, laula an tadarakahu ni'matun min rabbih wa nubida bil ara'i wa huwa mazmum. Jadi tumbuhnya pokok yang tak menjalan, pokok yang tak berakar, pokok yang tidak mempunyai batang yang keras ini, menggambarkan bahawa satu nikmat yang Allah beri kepada Nabi Yunus, bahawa Nabi Yunus ini tidak tercela. Iaitu tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kalau tidak rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tercelalah Nabi ini. Tapi kerana rahmat Allah, Allah tidak mencelanya. Nabi merupakan manusia yang maksum. Jadi dengan tumbuhnya pokok ni, baginda pun mendapat keselamatan fizikal, bahkan mendapat kekuatan rohani. Tiba-tiba disebut dalam hadis riwayat Imam Suyuti dan Ibnu Mansur, pokok yang mula-mula ni hijau, kemudian menguning dan akhirnya layu. Nabi Yunus masa sedih hati. Maka baginda pun mendengar bisikan, engkau bukan kau yang menciptakan, bukan kau yang menumbuhkan, tetapi engkau merasa sedih dengan matinya pokok ini. Apakah engkau ingin Allah memusnahkan dalam sesaat sebanyak 100,000 orang ataupun lebih yang kau telah pun tidak meninggalkan mereka? Kamu tak fikir pun benda ini, tapi kamu fikir pokok yang Allah jadikan ini dia mati, pokok kecil ini, pokok yang Allah tumbuhkan untuk kenikmatanmu seorang diri ini. Muslim-muslimat ini mulia sekalian, hadis ini disebut oleh Imam Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur. InsyaAllah kita akan sebut sedikit lagi perkara ini dalam kuliah akan datang, sebelum kita beralih kepada episod yang berikutnya menuju ke penghujung surah Safat.
Iaitulah tentang celaan Allah SWT terhadap, keingkaran Allah SWT terhadap mereka yang mengatakan bahawa Allah memiliki anak-anak perempuan. Adakah patut mereka mengatakan Allah memiliki anak perempuan walhal mereka membenci anak-anak perempuan? Itulah sikap jahiliyah zaman dahulu. Sehingga kita lihat yang datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.